lagi Allah benci orang miskin yang sombong. Cuba tanya orang kaya, kenapa sombong? Aku kaya. Cuba tanya orang miskin, kenapa sombong? Aku miskin. Gila. Tak miskin dan sombong, kaya lagi sombong. Dan raja yang sombong ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Ulama tersohor Hujatul Islam, mazhabnya Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali kitab induk tasawuf yang terkenal Ihya Ulumuddin. Dia menceritakan kisah raja yang sombong. Dia keluar dalam keadaan hari itu dia nak berjumpa dengan rakyat. Khadam dia bawa baju, semua ditolak, tak mau sampai jumpa baju yang paling dia suka dia ambil. Bawakan kenderaan, bawa macam-macam. Baik kuda-kuda yang hebat ditolak, tak mau. Nampak yang paling hebat dia ambil. Dia berjalan dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya dengan menteri-menterinya. Tiba-tiba orang tua yang miskin panggil dia, "Hoi raja, hoi raja." Bila kata hoi raja, menteri ni dengan pengawal, tangkap dia, kita penjara. Orang mengampu. Raja ni orang suka mengampu sebab dia ada kuasa. Sebab politik itu dia memberikan satu perbezaan kepada kehidupan manusia. Allah beri dia privilege, kelebihan itu dan ini. Kerana itulah fitnah bagi orang yang ada kuasa. Sama ada beriman, alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang kami berikan kekuasaan. Sama ada mereka mendirikan solat, dia mengeluarkan zakat, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, atau sebaliknya kerana ujiannya besar. Bila dia berjalan tuan-tuan dipanggil dengan hoi, tak apa kata dia, better hari ini baik hati sikit. Dia dah tak tahu. Orang tua tu, "Hoi raja, aku nak berhajat, nak bercakap dengan kau." Raja tak mau berhenti tuan-tuan. Orang tua ni letak tali kuda ni. Tak berhenti raja. Lalu raja kata, "Kau nak apa wahai orang tua? Turun kau dari kuda, aku ada hajat." Raja dengan penuh perasaan marah, sombong, turun daripada kudanya. Apabila dia kata, "Berilah tahu apa yang kau nak cakapkan." Lalu orang tua itu kata, "Mendekat engkau kepada aku nak berbisik." Raja datang, orang tua itu berbisik ke telinganya, "Hei raja, aku malaikat maut." Raja yang tadi sombong terpulai layu, terbujuk kaku. Betul tak? Bila mati datang dia, kita jadi sama. Ini hakikat yang orang tak tahu, atau buat-buat tak tahu. Kematian itu satu perkara yang cukup dahsyat. Kalau mayat ada kat sini, ada orang meninggal yang dekat dengan kita menangis. Kalau mayat boleh beritahu pengalaman mati dia, kita lupa mayat, kita menangis untuk diri kita sendiri. Kita lupa keadaan mayat, kita hanya mengingat diri sendiri, nak lepas diri sendiri. Bagaimana kalau kita menempuh keadaan tersebut? Wa na'udzubillah. Sebab itulah kematian yang orang lupa. Kematian itu satu perkara yang cukup dahsyat. Yang lebih dahsyat lagi, orang yang lupa kepada kematian. Dah berapa dah? Yang pertama tadi, apa dikatakan? Manusia itu mati. Jawapan dia, hakikat tak mati. Kedua, apa tu alam barzakh, alam yang duduk tengah-tengah. Lepas ni barzakh, lepas tu akhirat. Tak ke mana dah. Khalidina fiha abada, sama ada syurga atau neraka. Yang ketiga, hakikat kematian. Bila kita mati, kita akan dibuka benda-benda yang gaib. Yang kedua, kita akan melihat perkara hakikat kita menjadi sama, melainkan ketakwaan. Yang keempat, kita nak urai apa yang orang beriman takut tentang kematian. Ada 3 perkara. Ingat, yang pertama, melihat malaikat. Orang beriman paling dia takut melihat malaikat. Dalam sepotong hadis qudsi, Nabi menyebut, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Nabi kata, barang siapa yang kasih nak jumpa Allah, Allah kasih nak jumpa dia. Siapa yang benci nak jumpa Allah, Allah benci nak jumpa dia. Lalu kata isteri Nabi, kami semua kasih nak berjumpa Allah. Lalu Nabi kata, wahai isteri
Bukan maksudku begitu. Orang yang baik ketika nak meninggal, datang malaikat dengan muka yang cantik. Tadi ayat yang saya bacakan dari surah An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati gharqa. Kita nak mati ada nazak. Nazak ni bahasa Arab. Tadi Wan-Nazi'ati, Nun Zai'in nazak. Nazak ni bahasa Arab yang dimelayukan. Sebab tu bila orang nak mati dia ada nazak. Nazak ni dia hujung nyawanya. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Sebab tu anak yang bijak, anak yang soleh, dia tahu keadaan mak ayah. Kadang-kadang mak dia kata mak nak balik rumah, maksud dia ada dua makna. Rumah dia kampung, rumah dia kubur. Dua-dua ni perlu diambil berat. Kadang-kadang orang nak meninggal, kita masa hidupnya, sakitnya terlantar, nak suap satu sudu bubur pun payah masuk. Tiba-tiba hujung sehari belum meninggal, mak teri nak makan, teri nak makan tom yam. Kita pun masak tom yam, dia makan 2-3 pinggan. Kita telefon abang lu, kita telefon kak lu, kita telefon bang muda, seronok mak dia makan 2 pinggan. Jangan gembira sangat. Itu buah-buah akhir sebelum dia meninggalkan dunia yang fana. Sebab itu kadang-kadang kita tak perasan benda ini. Sebab itu ketika nak meninggal, malaikat datang dengan muka mengikut keadaan kita. Orang yang baik, baik, cantik. Yang teruk, Wan-Nazi'ati gharqa. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Wan-Nazi'at ialah ketika malaikat cabut nyawa orang yang jahat. Bulu-bulu romanya api-api neraka Allah. Bulu romanya api neraka Allah. Dia rentap dengan begitu kasar, dibuat main oleh malaikat Allah. Tetapi bagi yang baik, ayat kedua, Wan-Nashitati nashta. Cantik. Wan-Nashitati nashta, lembut. Ada pun orang yang baik, kata Sayyidina Ali, malaikat datang dengan lemah lembut. Sebab itu ada orang yang meninggal, dia tersenyum. Dia nampak di hadapannya kebaikan-kebaikan. Dalam keadaan malaikat datang dengan perkataan wasabihati sabaha. Tak panjang nazaknya, segera dia selesaikan. Ketiga, orang yang baik, wasabiqati sabqa. Malaikat bawa roh itu dalam keadaan yang berlomba-lomba, tasabuk. Musabaqah ni berlomba, bertanding. Ya Allah, aku bawa rohnya. Ya Allah, aku. Ya Allah, aku. Ya Allah, aku. Ya Allah, aku. Berasa bangga. Roh orang yang beriman itu, dia tumpang tui, orang kata. Dia tumpang tuah orang yang baik itu. Dia rasa bangga. Ya Allah, aku yang bawa rohnya. Aku ya Allah, aku ya Allah. Malaikat berlomba-lomba bagi orang yang baik. Waman kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu. Bahasa benci nak berjumpa Allah, Allah benci nak berjumpa dia. Maksud dia, bila dia jahat, malaikat datang dalam keadaan yang mengerikan, sehingga dia tak boleh nak buat apa dah. Apatah lagi sebab itu ketika nak meninggal ada masalah yang cukup besar. Tuan-tuan, di Batang Kali sini, iblis dan syaitan tidak mencuri kereta, tuan-tuan. Dia tidak mencuri emas, tuan-tuan. Dia tak mencuri geran rumah, geran kebun, tuan-tuan, tak ada. Kerana iblis dan syaitan, dia tahu harta yang paling berharga bagi orang Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul thayyibah. Dia akan cuba sehingga di saat akhirnya kita masuk poin yang ketiga, insyaAllah. Satu, takut melihat malaikat. Yang kedua, yang orang beriman takut sakratul maut. InsyaAllah kita boleh habis, insyaAllah. Ini saya ringkaskan. Dia tak boleh lama-lama, tak boleh deh. Pukul 12 kita berhenti boleh? Macam marah Yang kedua, tuan-tuan, sakaratul maut.
Sakarat ni bahasa Arab sakar, sukran, mabuk. Sakit dia mati, mabuk. Sebab tu orang meninggal terkencing, terberak. Cuba tengok tahi orang yang meninggal, warna hitam. Tahu? Dia beri buah terakhir. Sebab tu kita sebagai anak, kalau mak ayah meninggal, pertama sekali sebelum panggil orang kampung datang beritahu, Pak Imam masjid ke surau ke, kena bersihkan keadaan ayah mak kita, bersihkan dari najis. Dia terberak, terkencing, cari baju yang bersih, pakaian yang bersih, tukar. Tukar. Sebab apa? Sakit. Mati dia sakit. Dalam keadaan seperti Nabi kata, dimasukkan pohon talha yang berduri, satu pokok masuk ke kerokok dalam keadaan yang sonsang, dan duri-duri itu akan menyocok di setiap sendi, direntak keluar oleh malaikat. Tersisa yang tersisa, tertarik daging-daging yang tercocok pada duri tersebut. Sakit bukan kepala. Nabi SAW ketika nak menghembuskan nafas terakhir, Nabi SAW ni tak lama lagi kita ni nak masuk bulan Rabiul Awal, ni bulan Shawwal. Kita semakin dekat pada Rabiul Awal, kita seronok sambut kelahiran Nabi. Tapi kena ingat yang lebih tepat pada 12 Rabiul Awal, pada waktu duha, sedang naik waktu duha itu Nabi wafat. Ketika nak meninggal, Nabi ambil air sebelah katil dia, sapu muka dia. Nabi membaca sebuah doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut was sakaratil maut. Perkataan sakarat disebut, wahai Allah, tolonglah aku pedihnya dan sakitnya mati. Mati ni sakit.